أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat yang sangat banyak, sama ada nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat, dan dengan berkat syukur itu mudah-mudahan kita ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan lagi pengajian kitab Sayyidul Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih. Yaitu kata Sayyidi Ibrahim Al-Matbuli dalam wasiatnya. Artinya ya. Baik, artinya yakni maksud kata-kata Sayyidi Syekh Sayyidi Ibrahim Al-Matbuli di dalam wasiatnya tu. Baik, maksud kata-kata beliau ini iaitu, dan jangan engkau tinggalkan membanyakkan zikrullah itu. Dia pesan jangan tinggal daripada amalan membanyakkan zikir. Maksudnya hendaklah kita dianjurkan, disuruh supaya membanyakkan zikir dan jangan tinggal. Maksudnya sentiasalah kita beramal, sentiasa melakukan amalan-amalan yang membanyakkan zikrullah. Bahawasanya zikir itu perpegangan yang teguh. Sebab apa? Kata Sayyidi Ibrahim Al-Matbuli, sebab zikir itu adalah tunjang. Perpegangan di sini umdah, tungguk ataupun tunjang yang teguh. Kalau rumah kau tiang seri dia tu, itu umdah, tunjang ataupun tiang kasar, tiang utama tempat kita berpaut, pak pegang. Jadi Syekh Ibrahim Al-Matbuli ni nasihat dia disuruh supaya jangan tinggal zikir. Hendaklah kita memperbanyakkan zikir, sebab zikir itu adalah dikira sebagai tunjang, tunggu yang kukuh, yang boleh mengukuhkan. Yani berpegangan yang teguh bagi segala orang yang ahli tariqah. Yani bagi orang yang ahli tarekat ni, yani orang yang menempuh perjalanan usaha untuk baiki diri dia, nak bersihkan hati dia, nak bersihkan amalan dia, nak buang sifat-sifat buruk, nak mendalamkan faham dia dan keyakinannya terhadap Allah. Semua usaha-usaha tu panggil ahli tarekat. Jadi sesiapa yang menempuh usaha ni disuruh supaya memperbanyakkan zikir. Sebab apa? Dalam perjalanan tadi tu, usaha nak mencapai maksud-maksud tadi tu, nunggunya amalan utamanya adalah zikir. Dan iaitu ibadat yang terlebih daripada sembahyang. Ni yang kadang-kadang
kalau kita salah tafsir boleh bawa kepada tafsiran yang tak baik ni. Yang ni zikir itu terlebih daripada sembahyang. Lebih ditulis ni lebih, tapi kalau asal Arab dia itu perkataan akbar ni lebih besar lah. Sini dia tak tulis, dia tulis lebih saja dia. Baik. Jadi dan iaitu zikir itu tu ibadat yang terlebih daripada sembahyang. Apa artinya? Baik, kata Syekh kata-kata Syekh Ibrahim Al-Madbuli ni, zikir ini terlebih besar kedudukannya berbanding sembahyang. Kita nak faham benda itu. Kalau kita tengok dari angle yang salah, mungkin boleh bawa tafsiran yang salah lah. Kalau kita tengok dari segi sembahyang tu rukun Islam, kewajipan. Zikir itu kalau kita tengok dari satu segi sunat. Takkanlah sunat tu lebih besar pula daripada sembahyang yang merupakan rukun Islam dan juga merupakan kewajipan. Tu kalau kita tengok dari sudut tu. Tapi yang dilihat oleh ahli-ahli tasawuf ni bukan dari sudut tu. Dari sudut mana dia tengok? Baik, sekarang apa intipati dalam sembahyang? Intipati dia dalam Al-Quran disebut aqimis salata li zikri. Didirikanlah sembahyang tu untuk tujuan zikir, ingat kepada Allah. Jadi intipati dia tu, kalau kata saripati dari sembahyang tu, hakikat dalam sembahyang tu zikir. Maka sebab itu bila dikatakan semacam ni, zikir itu lebih besar daripada sembahyang, dilihat dari segi iaitu sekiranya orang sembahyang dalam mana sembahyangnya itu melibatkan gerak badan saja, lalu dibandingkan dengan zikir, maka yang ni lebih besar. Sebab apa? Sembahyang itu sendiri yang intipati itu zikir. Tapi kalau orang sembahyang tidak ada unsur zikir itu, maka zikirlah lebih besar daripada amalan zahir itu saja. Sebab itu akbar tu lebih besar tu tidak dijelas secara yang tu, cuma tengok dari segi dinyatakan sini lebih. Lebih tu banyak sudut lah, kita boleh tengok. Jadi kena, bila kita nak faham kata-kata ni, kena tengok angle yang betul lah. Jadi jangan buat bandingan dari sudut saya kata tadi tu. Sembahyang satu segi tengok dari segi dia rukun, dia kewajipan, zikir ni sunat, tiba-tiba ni yang lebih besar, salah. Bukan sudut tu dia tengok. Dia tengok dari sudut hakikatnya tu. Kalau zikir ni dia adalah intipati dalam sembahyang. Jadi kalau nak dibandingkan dengan sembahyang orang yang lalai ni, maka zikir ni lah lebih besar lagi. Kerana dia adalah intipati bagi sembahyang tu. Itu dia. Dan adalah membanyakkan zikrullah, iaitu terlebih segera daripada membukakan hati daripada segala ibadat yang lain. Demikian juga dari segi kesan apa benda, iaitu menyucikan batin, menyucikan hati, membersihkan hati daripada sifat-sifat buruk yang menghijab kita daripada Allah, yang menjadikan kita ni lupa kepada Allah, yang menjadikan kita ni jauh daripada Allah. Jadi yang menutup hati kita tu dia disebut hijab. Jadi untuk supaya kita ni bertambah yakin terhadap Allah, semakin mendalam faham terhadap Allah, kemudian dekat hubungan kita dengan Allah, kena buang hijab-hijab hati tu, iaitu kejahilan kita, kelalaian kita, sifat-sifat buruk yang bersarang dalam kita. Semua itu menghalang kita, menghalang diri kita ni daripada memperolehi hubungan yang dekat dengan Allah Ta'ala, keyakinan yang kuat terhadap Allah, kefahaman yang mendalam terhadap Allah. Jadi untuk tujuan membuang halangan-halangan hati tadi itu, sifat-sifat buruknya tu, kejahilannya, dengan kelalaiannya, sifat mazmumahnya tu, nak buang benda tu, maka yang paling cepat untuk membuang benda tu kata Syekh Ibrahim, zikir, berbanding dengan ibadat-ibadat yang lain. Dan tiada sampai kepada hadrat Allah itu
melainkan dengan membanyakkan zikrullah. Kata Syekh Ibrahim, seseorang tu tak sapa kepada Allah kecuali dengan jalan memperbanyakkan zikir ni. Baik, apa maksudnya? Pertama sekali kita kena faham apa maksud sapa. Sapa kepada Allah Ta'ala tu. Perkataan kita ni, bila sebut sapa ni, bila kita sebut perkataan sapa ni dalam bahasa seharian kita ni menunjukkan tepat. Sapa situ, sapa sini. Maksudnya ada tepat lah. Jadi perkataan sapa tu dalam penggunaan kita sehari-hari ni melibatkan tepat. Nak gimana sapa Kuala Berang, sapa situ, sapa sini, tepat tu ada. Tapi sapa dalam hubungan dengan Allah Ta'ala ni, dia ada makna lain, bukan dengan makna seperti yang kita faham tu. Cuma perkataan tu perkataan yang digunakan oleh ahli tasawuf. Jadi yang mereka maksudkan dengan sapa ni, iaitu sampai kepada hakikat keyakinan terhadap Allah. Yang ni dengan erti keyakinan kita tu meningkat sampai ke suatu tahap keyakinan yang paling sempurna, itu panggil sapa. Jadi istilah sapa dalam tasawuf ni, sapa dari sudut kesempurnaan kefahaman dan keyakinan ataupun makrifat terhadap Allah. Itulah yang dikatakan sapa. Jadi sapa-sapa dalam ilmu tasawuf ni bukan sapa situ sini, bukan dengan makna tu. Ada juga orang kita dulu nak cari Tuhan masuk dalam hutang. Dia masuk dalam hutang. Jadi itu mungkin ada benda ialah, tapi bukan maksud nak cari tempat. Kalau tujuan nak cari Tuhan situ, bukan dia lah. Seperti yang kita dengar daripada kata-kata seorang tokoh Nusantara ni, iaitu Profesor Dr. Abu Bakar Aceh. Dia kata, aku cari Tuhan merata tepat. Aku pergi ke Mekah, tak jumpa. Akhir sekali aku jumpa Tuhan di rumah aku, kata. Aku jumpa di rumah aku. Maksud jumpa ni bukan jumpa cokoh gitu. Maksudnya aku beranggapan keyakinanku terhadap Tuhan tu aku boleh pergi situ pergi sini. Tapi rupa-rupanya Allah Ta'ala beri aku, kurniakan aku dapat memahami dan meyakini Tuhan dengan cara kukuh ni. Aku dapat benda tu di rumah aku sendiri, tak payah aku pergi ke mana-mana. Nak kabarnya bahawa pertama sekali maksud sapa tu bukan sapa tempat situ sini. Dia adalah merupakan suatu proses peningkatan keyakinan. Dan benda ni boleh berlaku di mana-mana. Boleh berlaku di mana-mana, tak terikat dengan tempat. Jadi kata Syekh Ibrahim Al-Madbuli, tidak sampai kepada hadirat Allah ni, seseorang tu tak akan sampai kepada hakikat makrifat ni, kesempurnaan keyakinan terhadap Allah ni, melainkan dengan jalan membanyakkan zikir. Maksudnya proses dia, cara dia, kaedah dia adalah dengan jalan zikir. Tapi bukan zikir saja, zikir dia ada komponen lain lah. Tapi proses utamanya proses zikir. Dia kena ada lah ilmu, dah nak lari dah. Kena ada ilmu, kena ada aspek-aspek lain. Tapi nak kabarnya salah satu daripada komponen penting itu untuk sampai maksud tu zikir. Dan tiada hasil kasyaf yang kamil. Dan sini perkataan tu salah dalam Arab tu al-khalas. Khalas ni selamat, terlepas, tapi dia sudah ikhlal. Dalam kitab saya ni diajar dia alif kha lam alif lam. Tengok dalam cetakan lain itu dia apa benda? Al-khalas, yang ni terlepas, selamat, bersih. Tengok ada tak yang tulis macam tu? Kitab lain. Dan kitab saya ini kesilapan cetakan lah. Baik. Dan tiada hasil kasyaf yang sempurna dan keselamatan yang sempurna, yakni pembersihan, bersih dari selamat, bersih daripada keburukan yang sempurna itu, yakni bersihnya diri manusia itu, melainkan dengan membanyakkan zikrullah. Demikian juga kasyaf. Tak tercapainya kasyaf ni dan pembersihan jiwa ni secara sempurna tak akan berlaku benda tu kecuali dengan sebab ataupun dengan cara memperbanyakkan zikrullah.
Apa erti kasyaf? Kita biasa dengar orang sebut kasyaf-kasyaf ni. Ada orang kata lebong. Ada ulama tasawuf dia kau gitu lah ni. Jadi saya rasa saya teringat saya nak terang sikit. Sebab hari ni timbul hal yang macam-macam. Ada setengah tu dia anggap ini mainan ahli-ahli tasawuf je, tak ada pun dia ni, reka je dia. Ada sebab begitu. Baik, pertama sekali saya nak nyatakan bahawa makna kasyaf dulu sebelum kita nak nyatakan dan kenyataannya. Sampai saya nak lari sikit tajuk, tak apalah. Kasyaf ni dengan makna terbuka hijab, sehingga hak orang tak nampak, ia nampak. Hak orang tak dengar, ia dengar. Hak orang tak dapat tahu, ia dapat tahu. Itu kasyaf. Jadi kasyaf ni pembukaan hijab. Jadi kasyaf ni menurut ulama tasawuf ni dia bahagikan kasyaf ni kepada dua secara kasarnya. Satunya disebut sebagai kasyaf iman ataupun kasyaf ilmu. Yang kedua dia panggil kasyaf suri. Apa maksud ni? Kasyaf iman ni iaitu Allah Ta'ala bersihkan hati, buang hijab-hijab hati, sehingga keyakinan kita, kefahaman dan keyakinan kita terhadap Allah tu teguh, tak kocak. Itu panggil kasyaf iman. Allah Ta'ala buka hijab yang tutup akal fikiran kita ni dan hati nurani kita, sehingga terbuang segala kekeliruan, keraguan, lalu keyakinan kita jadi bulat terhadap Allah. Itu panggil kasyaf iman ni, bawa kepada makrifat, boleh membawa kepada keyakinan dan makrifat yang teguh terhadap Allah. Yang kedua kasyaf suri, hak jadi tak nampak. Maksudnya orang duduk sebatu pun dia nampak, orang hak duduk jauh pun dia dengar. Benda hak orang dah tahu terselindung, perkara-perkara yang berlaku yang tak nampak depan mata, dia tahu dah sekarang. Itu panggil kasyaf suri. Dalam tasawuf dua-dua ni berlaku diakui, tapi yang menjadi tumpuan dan tujuan dalam tasawuf ni, yang menjadi tumpuan yang dikehendaki sangat dalam tasawuf ni, kasyaf iman tadi tu. Kasyaf iman, kasyaf ilmu. Allah Ta'ala buka hijab-hijab hati sehingga terbuang keraguan, terbuang itu akhir sekali keyakinan, kefahaman dia tu teguh terhadap Allah, bulat terhadap Allah. Tak terganggu oleh apa-apa bentuk keraguan, kemuskilan, tak ada. Keyakinan yang bulat terhadap Allah. Jadi dibukakan hijab hati dia tu. Itu kasyaf iman bagi. Hak tu yang dikehendaki. Hak tu lebih penting. Hak tu yang lebih berharga dalam tasawuf. Adapun kasyaf suri itu kurnia Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Tapi itu bukan menjadi keutamaan dalam tasawuf. Sebab kasyaf tu tukang ujung pun ada, tukang tilik pun ada, tok chair pun ada, sami-sami pun ada setengah tu. Kasyaf tu itu bukan suatu yang menjadi keutamaan dalam tasawuf. Baik, dari segi kewujudan benda ni diakui tentang kasyaf ni berlaku tak berlaku tu ada nas di dalam Al-Quran dan hadis banyak. Kalau kita buka kitab-kitab yang dikarang ulama-ulama tu banyak sekali kisah-kisah yang menjelaskan tentang kasyaf ni, banyak. Maksudnya berlaku. Dan benda ni berlaku bukan saja pada sahabat, berlaku juga kepada orang-orang yang selepas sahabat, di kalangan alim ulama, di kalangan aulia berlaku. Dan banyak sekali kisah yang melibatkan kasyaf mereka ni, dan saya rasa saya tak nak jelaslah panjang cerita tu, tapi nak beritahu berlaku di kalangan para sahabat. Kalau saya nak sebut pun ambil sekisah lah, nak menyatakan bahawa benda ni berlaku dan diakui benarnya itu. Kita ambil mudahnya Sayyidina Abu Bakar lah. Antara kasyaf yang dikaitkan dengan Sayyidina Abu Bakar ni, dia dapat meneka anak dalam isteri dia tu merupakan sama ada lelaki ke perempuan. Zaman dulu tak ada ultrasound, tak ada alat kakak tu, tak ada zaman tu. Jadi kalau ada alat, orang dapat tahu lelaki puang, tak pelik zaman tu. Hari ni tak pelik lah, orang tahu lelaki puang sebab alat ada. Tapi zaman Sayyidina Abu Bakar tu alat tu tak ada. Jadi kalau ada orang dapat tahu lelaki puang, memang pelik. Maka ketika dia beritahu kepada Aisyah
memberitahu yang mana apa yang dia beritahu kepada Aisyah tu memberi gambaran bahawa Sayyidina Abu Bakar ni tahu anak tu lelaki, anak bini sedang mengandung tu, anak tu ada seorang lelaki. Jadi ulama menyebutnya sebagai salah satu kasyaf yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar. Dan banyak juga berlaku ada sahabat-sahabat lain, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, ada kasyaf berlaku. Dan alim ulama kita pun banyak berlaku peristiwa-peristiwa ini. Imam Ali Zainal Abidin, dia pada masa Sayyidina Husain dibunuh di Karbala tu, ada seorang je lelaki dari keturunan dia selamat. Ada seorang je, kerana dia sakit masa tu. Dia selamat, tapi keturunan dia lah pula yang bawa silsilah tu lepas dia tu, daripada keturunan Sayyidina Husain tu, iaitu Imam Ali Zainal Abidin. Dia ni salah satu bentuk keramat dia ni, dia pernah tulis surat kepada Gubernur pada waktu tu, dia macam berlaku keadaan tak selamat lah. Tapi penguasa masa tu dia pesan kepada askar-askar dia tu, jangan kacau keluarga Ali Zainal Abidin ni, kerana aku tengok orang-orang yang buat uduh dia tak tahan lama. Tak tahan lama. Tapi waktu yang sama surat-menyurat tu berlaku. Dalam tempoh yang zaman dulu tak ada email macam kita hari ni, macam WhatsApp ni tahu selalu. Kalau kita hantar, kita tahu pukul berapa, tarikh berapa, WhatsApp gini. Zaman dulu tak ada sistem tu. Jadi arahan yang sampai kepada, yang dihantar kepada jeneral tu, tarikh yang sama Ali Zainal Abidin tulis surat ucap terima kasih kerana memberi perlindungan kepada keluarganya. Tarikh yang serupa. Maka alim ulama, penulis sejarah alim ulama ni, mereka menyatakan itu sebahagian daripada bentuk kasyaf yang Allah Ta'ala beri kepada Imam Ali Zainal Abidin. Dan banyak lagi lah kisah-kisah lain yang melibatkan sahabat-sahabat, orang lepas sahabat tu banyak. Jadi kesimpulan mudahnya, fenomena kasyaf ni memang berlaku, harus berlaku, dan memang berlaku, dan diakui benarnya dalam Islam. Jadi kalau orang kata benda yang tak ada, itu bercanggah dengan kenyataan lah. Cuma masalah kita hari ni hok main lebong ada banyak. Hok lebong ni dia tipu orang. Jadi dia kabur, dia kasyah lah, itulah inilah. Tapi rupa-rupanya lebong banyak tu. Banyak tu. Tu dah nak kata apalah. Jadi berlakunya keadaan-keadaan seperti ini ni tak boleh nak kata apa. Itu memang berlaku. Tapi berlakunya keadaan seperti ini ni tidaklah sampai ke tahap menyatakan bahawa fenomena kasyah ni palsu, lebong, tak lah. Hak menipu lah, nak kata apa. Saya pernah sekali berjumpa dengan orang yang didakwa kasyah. Dia kata dia boleh baca hati saya suruh dia baca. Tapi nak khabar tak cerdik juga kakak ni. Tak cerdik. Dia kata dia boleh baca, dia kata dia boleh baca hati orang. Jadi dia baca hati kita sekali. Kata bodoh. Hati perut kita yang tahu. Jadi kalau muka buah tanah agak kering tu, kita tahu lebong tak lebong. Kalau nak tipu orang, biar cerdik sikit. Ni yang kabur hati kita gini-gini. Kata tanah agak kering melebong kan. Kadang-kadang ikan tu betul lah. Jadi kita tahu hati perut kita. Jadi ada ikan tu tak betul lebong. Cari makan belaka. Cari makan. Tapi kadang-kadang ada juga setengah-setengah tu dengan dengan bantuan secara, ada orang pendampingan ni, orang main pendampingan ni, kadang-kadang ada juga dia dapat tahu sebahagian, tak semua sebahagian. Ni orang yang ada sahabat dengan makhluk-makhluk halus ni, kadang-kadang dia dapat kau kelebihan, tapi tak semua. Sebab kita pernah uji orang-orang kini ni, kemungkinan orang tahu tu sebahagian. Kita tanya banyak soalan, banyak salah tak betul juga. Sedua tu mungkin betul lah,
Untuk bahasa dua tu. Tapi kita tanya lagi, rupanya tak tahu kau rupanya. Jadi dia tahu sebahagian kerana maklumat tu disampaikan pada benda dia tahu. Nak kabarnya bahawa benda-benda macam ni banyak main tipu daya lah. Melainkan dengan membanyakkan zikrullah itu. Dan kata Syekh Ibrahim lagi, banyakkan olehmu akan zikrullah itu. Disuruh supaya kita sentiasa berzikirlah. Maksudnya tak kira lah zikir apa-apa pun. Bertahlil ke, banyak la ilaha illallah. Bertasbih ke, banyak subhanallah. Bertakbir ke, banyak sebut Allahu Akbar. Bertahmid ke, tak kisah, selawat ke, istighfar ke, itu semua cabang-cabang zikir. Baca Quran ke, itu cabang-cabang zikir. Tapi secara khususnya adalah zikir khusus tu. Secara umumnya apa saja amalan-amalan yang disebutkan tadi itu termasuk zikir. Banyakkan olehmu akan zikrullah itu di dalam sekalian kamu, yakni dalam perhimpunan lah, dalam ketika duduk bersama-sama dengan orang lain. Maka bahawasanya dengan dia turunkan rahmat, yakni dengan sebab berkat zikir turun rahmat, kata Syekh Ibrahim. Dan membanyakkan zikrullah itu menghilangkan segala kesusahan di dalam hati. Maka antara fadilat zikir ni, dia akan menghilangkan kebimbangan, ketakutan dan kerusingan. Jadi kalau kita ni tengah susah hati, tengah serabut, maka salah satu cara untuk menghilangkan serabut tu dengan jalan zikir. Zikir. Jadi kalau kita melakukan zikir, insya-Allah akan hilang, akan terbuang kerusingan serabut tu. Dan dengan membanyakkan zikrullah itu menghilangkan keras hati. Demikian juga kalau hati kita kena kerah. Kerah hati ni kerah mana? Maksudnya dorongan untuk buat baik tak ada, atau lemah. Ibadah pun tak ada khusyuk, tak ada kesukaan, tak ada kegembiraan. Nasihat-nasihat yang baik tak gegih, tak masuk kata orang. Ajakkan seruan-seruan ke arah kebaikan, tak nyerat dalam hati, tak mari, tak gegih. Mengingati kematian, tak jadi kekah. Tak berasa apa-apa, tak timbul apa-apa. Tu kerah hati. Baik, maka untuk melembutkan hati ni, maka jalannya atau salah satu caranya adalah dengan membanyakkan zikrullah. Dia akan berfungsi melembutkan hati. Yakni jadi lembut hati. Ada khusyuk, insya-Allah jadi khusyuk. Hak payah ingat kemati, mudah-mudahan terkesan dia ingat kemati, dan suka ingat kepada kematian. Hak mana payah nak buat kebajikan, rasa terdorong, rasa mudah nak buat kebaikan, itu hati yang lembut. Dan jadi terang hati. Maksud terang hati ni mudah faham, mudah ingat. Itu dia. Mudah dari segi ingatan, kefahaman dan sebagainya. Itu maksud terang hati. Baik. Dan membanyakkan zikrullah itu memadamkan segala penyakit yang di dalam hati. Demikian juga kata Syekh Ibrahim, antara fadilat, antara kelebihan zikir ni, dia akan menghapuskan sifat-sifat buruk yang duduk dalam hati kita tu. Sifat-sifat takabur, ujub, riya, hasad, tomok, kiki dan macam-macam sifat-sifat buruk tu. Maka antara yang membantu untuk menghancurkan, untuk mengikis dan membuang sifat-sifat mazmumah tu adalah jalan zikir. Jadi dengan jalan membanyakkan zikir. Dengan arti kalau kita membanyakkan amalan zikir ni, sifat-sifat buruk tu dia akan terhaki, akan terbuang. Sikit ada orang sikit-sikit lambat sikit tapi terbuang juga, sikit-sikit ada orang cepat terbuang, tapi dia akan mengikis sifat-sifat buruk yang duduk dalam hati. Yang ni menghilangkan akan dia di dalam hati, yang akan membuang sifat buruk dari dalam hati kita tu. Seperti kibru, yakni takabur,
dan riya dan jahat sangka, suuzon, mudah sangka uduh-uduh ke orang, terbuang benda ni. Jahat sangka kepada manusia dan dengki, yakni hasad, dengki akan manusia dan barang sebagainya. Demikian juga sifat-sifat buruk yang lain lagi lah, banyak-banyak lah yang bermacam-macam lagi jenis sifat buruk tu akan terbuang dengan kalau kita memperbanyakkan zikir. Daripada segala maksiat yang di dalam hati. Semua sifat-sifat buruk tu adalah maksiat, cuma maksiat yang batin, maksiat yang dalam hati. Dan hukum kita membuang sifat tu wajib, fardu ain. Cuma tengoklah cara macam mana nak buang benda tu. Ikut kaedah tasawuf seperti yang disebut oleh Syekh Ibrahim ni, antara caranya membanyakkan zikir. Maka sebab itulah setengah ahli tasawuf meletakkan hukum berzikir itu wajib dalam keadaan tertentu. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak terbuang sifat-sifat buruk ni kecuali dengan mengamalkan zikir, maka zikir itu jadi wajib ke dia. Dah berdasarkan apa benda? Ulama tasawuf kata gitu tu berdasarkan kepada kaedah usul fiqh. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajipan tu sekiranya tidak sempurna kecuali dengan sesuatu perkara tu, maka perkara tu jadi wajib juga. Contohnya kita ni kalau makan nasi tak boleh nak semayang sekarang, kelapa orang apa pun nak semayang pun tak boleh, nak puasa pun tak boleh. Maka makan nasi masa tu jadi wajib. Sekadar dapat menunaikan perkara itu. Itu maksudnya. Jadi sesuatu yang menjadikan sesuatu kewajipan tu terlaksana dan tidak terlaksana kecuali dengannya, benda tu juga jadi wajib. Maka demikianlah ulama tasawuf kata, sesiapa yang tidak terubah penyakit batin dia tu yang buruk ni, tak degi sikit pun, kecuali kalau dia amalan yang khusus, zikir yang khusus, maka kecuali dengan amalan tu jadi wajib ke dia. Jadi wajib ke dia lah. Tapi sekiranya ada amalan lain lagi yang boleh membuang sifat-sifat tu, maka taklah jadi wajib itu. Dan membanyakkan zikrullah itu memutuskan segala khawatir syaitan yang di dalam hati. Demikian juga lintasan-lintasan kesetanan dalam hati kita ni, khawatir ni, sifat-sifat buruk kita ni salah satunya disebabkan oleh lintasan hati yang datang daripada setan yang memenuhi hati fikiran kita, hati kita. Maka timbullah sifat-sifat buruk. Daripada sifat buruk timbul pula perbuatan-perbuatan buruk. Jadi semua tu sifat-sifat buruk dalam hati manusia ni dia ada kaitan dengan was-was setan. Maka yang dapat membuang was-was setan dari dalam hati itu juga dengan jalan zikir. Dan membanyakkan zikrullah itu menolakkan segala yang membinasakan manusia pada zahirnya dan pada batinnya. Demikian juga kata Syekh Ibrahim, perkara-perkara yang boleh merosakkan kita ni, memudaratkan kita, membinasakan kita, dengan berkat zikir itu insya-Allah terselamat. InsyaAllah terbuang, terpelihara, terjaga. Dan dengan membanyakkan zikrullah itu, iaitu menegahkan ia akan syaitan yang berkehendak mengenderai akan kita. Demikian juga orang yang membanyakkan zikir ni, syaitan ni yang nak tunggang kita ni, yang nak guna kita, yang nak mempengaruhi kita, yang nak tunggang kita ni, dengan sebab membanyakkan zikir, maka tak berjaya kehendak syaitan tu. Dia dapat terhalang dengan amalan zikrullah. Dan lagi beberapa faedah zikrullah itu yang tiada berhingga, yakni banyak lagi lah fadilat-fadilat zikir yang tidak terhingga. Ibnu Qayyim, sekalipun dia ni anak putih Ibn Taymiyah, dia ada tulis tentang zikir ni satu kitab khas, Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Dalam tu disenaraikan
lebih daripada 100 fadilat-fadilat dan kelebihan-kelebihan zikir. Banyak sekali kelebihan. Ada yang bersifat kerohanian, ada yang bersifat antara faedah-faedah zikir itu ada yang melibatkan perkara-perkara iman, melibatkan masalah takwa, melibatkan kerohanian, ada juga melibatkan perkara-perkara fizikal. Maka salah satu daripada faedah zikir yang melibatkan fizikal ni, dia membantu untuk menghadamkan makanan. Menghadamkan makanan. Jadi kalau kita banyak berzikir dan banyak zikir, dia mudah lapar. Mudah lapar. Sebab tu kalau kita banyak baca Quran, solat, berzikir, dia mudah rasa lapar sikit. Sebab dia cepat membantu penghadaman makanan kita. Tengok balik sejik lagi lah, lapar ke tak? Mari sembahyang, dengar lagi. Adalah mana-mana zikir tu. Lepas tu banding dengan malam awak duduk rumah saja, ada pergi jalan. Tengok awak mana rasa lebih lapar. Tak tahu lah, takut awak duduk rumah tu rasa lapar lagi. Tu kelaparan tu. Baik, dan sekiranya bahawa jangan disekutukan oleh orang yang menjalani akan tarekat ahli sufi akan membanyakkan ibadat yang lain daripada zikir itu. Ini berdoa khusus. Orang yang menjalani tarekat ahli tasawuf ni disuruh supaya jangan menyekutukan, jangan memberikan keutamaan kepada amalan-amalan lain selain daripada amalan zikrullah ini. Maksudnya selain daripada amalan-amalan kewajipan, keutamaan dia lepas tu membanyakkan zikrullah. Adapun amalan-amalan sunat lain itu, maka disuruh supaya tidak perlu diberikan keutamaan seketika pada waktu dia tengah menjalani jalan ni. Dengan erti orang yang sedang menempuh perjalanan tarekat ni, keutamaan dia selain daripada kewajipan-kewajipan agama itu adalah menekuni zikrullah. Demikianlah wasiat Sayyidi Ibrahim itu. Itulah yang disebut oleh Sayyid Ibrahim Al-Matbuli, mengenai, terutamanya mengenai kedudukan zikir dan faedahnya, peranan zikir ni. Jadi kita hendak mengaji ilmu ni mungkin pandangan kita lain. Sebab tu bila kita tanya tentang ahli fiqh, dia akan kata zikir ni bukan amalan utama, dia anggap amalan sunat, dan dia akan show supaya tak payah beri keutamaan sangatlah. Itu sudut pandangan ahli fiqh. Sebab dia tengok dari segi hukum, tidak tengok dari segi kesan, faedah dan hasil daripada amalan tu. Sebab tu kalau kita tanya ahli fiqh, dia akan jawab gitu. Tak payah utama sangatlah zikir ni, dia sunat je. Lain yang lebih utama lagi. Itu jawapan ahli fiqh. Tapi kalau tanya ahli tasawuf, dia akan kata amalan zikir ni penting. Nak baiki jiwa kita, nak buang sifat buruk, nak mengkhusyukkan ibadah, nak timbulkan supaya keinginan untuk pergi belajar, nak buat ibadah, zikir kunci dia. Jadi pandangan oleh tasawuf, sebab bila dia kata gitu, inilah seperti yang disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Jadi tak nak kata apalah, kalau kita tanya dia fiqh, gitulah jawab dia. Dan jangan marah ke dia lah, memang ilmu dia gitu. Kata apa? Ilmu dia gitu. Tapi kalau tanya ahli tasawuf, dia akan jawab lain sikit. Dah, sebab apa? Sebab sudut pandang yang berbeza. Mereka ada pengetahuan yang lain dari aspek-aspek yang lain. InsyaAllah tak. Baik, dan kerana inilah berkata Sayyidi Syekh Abdul Wahhab Asy'arani di dalam syarah wasiat ini dengan katanya, ni kata Syekh Abdul Wahhab ni, mungkin dah baca kod Arab je kot. Wa qala yajibu 'ala syekh an ya'mura al-murida an yazkurallaha ta'ala bilisanihi bi shiddatin wa azmin
فإذا تمكن من ذلك يأمره أن يسوي في الذكر بين قلبه ولسانه ويقول أثبت على مداومة هذا الذكر فإنك بين يدي ربك عز وجل مع مداومة قلبك وتترك الذكر حتى يحصلك منه حاصل. Tak kita yahsulaka yahsulalaka. Jadi cetakan saya ni silap. Hatta yahsulalaka. Jadi kena pisah. Jadi cetakan kita saya ni kesilapan. Hatta yahsulalaka minhu hasilun. Wa tasira a'dha'uka kulluha zakiratan wa la taqbal al-ghaflata 'anillahi 'azza wa jalla wa la tazid wa la taqbal al-ghaflata 'anillahi 'azza wa jalla wa la tazid 'ala al-fara'idi was-sunani al-mu'akkadati ولا تشتغل بقراءة القرآن ولا بغيره فإن ذلك إنما هو من أوراد الكامل الذين عرفوا عظمة الله عز وجل. Ini ada isu yang saya kena jelaskan berkait dengan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab ni. Tapi 3 minit kita terjemah sikit tengok. Baik, erti kata-kata Syekh Abdul Wahab Syarani ni, tapi terjemah atas ni mungkin tak sampai kepada persoalan yang saya kata saya kena jelas tadi tu. Baik. Dan berkata kaum ahli tariqah as-sufiyah, yakni berkata guru ahli tariqah lah. Berkata ulama-ulama ahli tariqat, ahli tasawuf. Baik, wajib atas syekh, atas guru ahli tasawuf tu, yang mursyid itu, menyuruh akan muridnya yang salik itu bahawa membanyakkan zikrullah ta'ala. Kata Syekh Abdul Wahab, seseorang guru tu menjadi kewajipan dia untuk suruh murid dia tu supaya membanyakkan zikir. Dengan lidahnya. Pertama sekali disuruh banyak berzikir dengan lisan. Sebut semua zikir, banyakkan. Dan kuat suaranya. Pekat awal tu disuruh bersuara nyaring. Pekat awal. Ada orang kata, tahu sebut apa? Kat suara waktu zikir, kita kan Allah Ta'ala dengar dah kan. Ada orang gitu. Jadi isu zikir jahar ni nanti bila sampai babnya kita akan jelaskan tentang dalil-dalil dia dan kedudukan dia. Jadi orang kita ni kadang-kadang bila kita berzikir suara tinggi sikit, dia kata tadilah kata buat apa zikir kuat-kuat, kata Allah Ta'ala kan maha mendengar. Ada pernah berlaku di satu tempat, dia marah orang berzikir. Ada seorang tu, 2-3 orang tu berzikir tapi suara tinggi sikit lah. Adalah sekelompok orang tu dia marah lah sebab apa berzikir suara tinggi, tak setuju. Tapi sampai satu masa sudah semayang, dia baca doa pakai speaker lagi. Dan dia orang kata tak, dia aku berzikir kuat mau marah, ni sekarang mau berdoa pun pakai speaker. Dah buat apa Tuhan dah dengar. Dia kata gitu juga. Itu selingan tadilah. Nanti insyaAllah benda ni banyak, sebab saya tak nak panjang ni, sebab ada beberapa isu yang saya kena jelas detail. InsyaAllah akan saya jelaskan ini pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.